Tengah menangis, kita mendengar ustaz tu ceramah. Assalamualaikum, nak takkan gambar? Kalau Nuri yang sebenar memang nak siku dia. Dan orang tu masih lagi tak faham yang saya tak selesa. Jadi saya macam bagi je lah muka. Okey, baiklah kak. Muka nangis. Muka nangis, dia terpaksa senyum. Welcome back to another episode of Motif Trending. Bersama Amy hari ini, kita ada Norin Iman. Hello, happy Ramadan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Okay, so kita mulakan dengan soalan yang mudah lah dulu. boleh. Untuk siapa-siapa yang tak tahu dekat luar sana, tak tahulah macam mana korang boleh tak tahu pula, tapi boleh tak ceritakan sedikit pasal background dan macam mana Norin boleh terjebak dalam industri entertainment kita ni? Wow. Okay. Wow, gitu. Okay. Dia macam permulaan journey Norin ni. Journey, aku macam risau pula dia borak macam ni. Norin start dengan making videos. Gelak dulu. Gelak dulu dengan aku ni. The journey. I started by making videos. Lepas tu macam biasalah orang invite sebagai guest. Macam ni. Macam ni. Guest macam ni. Lepas tu started shooting. Tapi macam kita start shooting daripada kecil. So that's why bila itulah. After schooling dah macam get back balik dalam in this industry, dia macam dah biasa. Tak begitu macam awkward dengan orang ramai. Orang kata senang cerita macam tak tahu malu. Itu dululah. Jadi macam itulah penceritaannya. But most of it I still love doing making videos sebab itu macam mana Nuri start balik. That's how I entertain myself and I'm happy to know that people happy lah tengok konten Nurin macam tu. Ya. Tak boleh. Sebab dulu masa bergaduh dengan kawan sekolah, kita main tarik-tarik tudung. Kalau geram aku sentap je tudung dia. Kalau geram dah sampai KL tengok lipat tudung kat atas ni pula. Cuba teka ni siapa? Budak-budak netball. You are such a engaging person yang bila bercakap tu semua orang macam nak tahu dia nak cakap apa, Itu yang bahaya tu, nak tahu nak cakap apa tu. Tapi okey lah, I'm happy lah buat benda tu. Betul. Okey, tapi dari segi macam nak buat konten macam tu sebagai seorang content creator tu, kadang-kadang bila kita melalui apa-apa pun perasaan di sebalik tabir, kita masih nak kena memeriahkan keadaan. Betul. Dekat. Ya. So adakah benda tu sesuatu macam sejenis, tak tahu macam mana nak cakap dengan cara yang lagi elok lah, tapi is it like a lakonan kadang-kadang or is it something yang macam itu memang Norin yang Norin keluarkan dekat social media? Jadi biasanya saya ni tak apa-apa nak sama bila di depan kamera. Saya pendiam sebenarnya. Jadi bila ada kamera, dia macam satu paksaan untuk saya. Tak adalah, itu gurauan. Dia macam betul-betul percaya ni apa saya cerita tak, ni. Sebab ingat dia serius masalahnya. Okey, Nori tundang sikit. Sian dia melihat nanti. Tak, kita kena scam kat sini, tak apa. I feel like bila depan kamera dia terus auto energetic macam tu lah. Nori masih begitu. Tapi Nori begitu bila dengan circle Nori selesa sajalah kalau dekat in real life. Faham. Tadi awal-awal masa kita jumpa borak tak ada macam kan, I takut you tak selesa begitu. Kenapa pula I tak selesa? Itulah yang Norin I kenal. Kalau macam belakang-belakang ni semua dah kenal, mereka tahulah. Faham. I try to adapt with surrounding. Kalau orang tu okey, saya okey. Macam menghormati orang. Faham. Jadi Norin masih begitu seperti dalam konten. Cuma kalau in real life tu saya tone down je. Tak adalah macam betul-betul macam bukan tak guna, macam tak kena lah macam dalam video tu. Kita adapt lah. Faham. Sebab bila orang melihat kita daripada phone, dia tak sama dengan bila orang melihat kita di depan mata. Betul. So I cannot expect lah people will be accepting me for who I am. Mungkin mereka nampak Norin macam tu dalam video macam Norin ni kelakar lah, cakap kuat-kuat lah. Tapi dia dapat takkan Norin nak buat benda yang sama. Mungkin ada certain time saja bila ada kamera di situ saya akan begitu. Tapi bila tak ada kamera saya okey je. Faham? Adalah a few yang macam pasal Norin nak jual baju, lepas tu tak jadi sebab tak nak jual baju seksi, semua benda-benda macam tu. Selepas tu Norin berhijab pula. So kita nak tahu pasal macam apa di sebalik tabir mungkin yang Norin okey nak share untuk pengikut kat luar sana yang mungkin tak nak tahu tapi tak dapat peluang untuk tahu. Tak dapat nak tanya kan. Gitu. Ini betul-betul mewakili rakyat Malaysia, jelata ya. Saya nak ikutkan, mostly saya elak untuk menjawab soalan-soalan macam ni sebab
pada saya dia agak privacy. Perubahan ni memang sangat besar, especially bila kita dalam industri ni. Sebab dia macam you katalah, kita dalam industri memang kita menggunakan satu badan. Kita macam army, you know, from cara kita bercakap, badan kita punya pemakaian. That's how kita deliver ourselves to our social people lah. Dan talking about why I berhijrah ni, I think di antara salah satu benda yang positif adalah mengingatkan Nurin untuk tone down yang Nurin kau perempuan Nurin. Sebab solo ni betul-betul apa itu malu. Macam tu. Malu on me. Di mana saya memang sangat lantang berkata-kata, and Nurin tak tahu dalam kebanyakan video yang Nurin buat tu adakah benda tu mungkin tersinggung perasaan orang. Sebab Nurin tak tahu, kadang-kadang Nurin ada satu pemikiran yang macam I can do everything I want. Nurin boleh buat apa je Nurin nak, because it's my platform, it's my social media. People cannot shit about me. Itu Nurin. I was being so ignorant dulu. Saya lah paling betul, semua aku. So even adalah dapat teguran, you know, I'm happy with my changes. Macam ini perubahan aku dah kurus, aku happy dengan badan aku sekarang, why not? Kenapa aku tak boleh happy macam orang lain kan? Sebab ialah ketika itu saya dalam satu fasa saya mengidolakan orang lain yang begitu cantik dan diorang boleh pakai apa yang saya nak. So bila Nurin nak sampai level tu, Nurin macam kenapa aku tak boleh buat benda yang sama? So apa yang Nurin rasa macam teguran demi teguran yang datang kepada diri Nurin ni, mungkin Nurin rasa benda tu adalah macam kau kena ambil benda ni sebagai titik permulaan kot Nurin. Orang tegur sebab orang sayang, orang yang tak ambil peduli mungkin orang tak give a shit pun pasal Nurin kan. So sampai bila nak ignorant. Nurin macam okay, why not Nurin you try to respect yourself by bukan nak memuaskan hati orang, untuk I think it is time Nurin, it is time. Sejujurnya aku tak sangka. Alah, first round my birthday ya. Birthday aku hari ni. But tak sangka on my birthday. Ya Allah, ramai orang. Ciknya aku rasa diri aku ni hanya seketul manusia. So actually ada je benda-benda yang berlaku before saya pergi umrah apa semua tu. So Nurin anggap benda tu sebagai proses untuk kenal Nurin. Tapi cuma bila Nurin dah hijrah macam ni, it doesn't mean yang I'm going to stop everything, like jom berubah, tasbih kat tangan. Tak adalah macam 100% macam tu. I'm still dalam learning process where how to be a better Muslimah and still be the same Nurin. Faham. You sebagai content creator, you yang meletakkan diri you dekat depan. So bila you dah buat benda tu, bukankah you dah tahu dah orang akan masuk campur, sebab you yang membuka pintu untuk orang dekat dengan you. Yes. Bila kita membawa diri kita ke depan, muka kita kat depan, kita yang membenarkan diri kita ni untuk dilihat oleh orang yang begitu ramai. So kalau kita sebagai orang yang biasa, saya sebagai seorang peminat kepada seorang artis ni, kita minat daripada kecil ke apa ke, and then I get the chance to see that person in front of my face, of course saya memang akan Of course. Apa tu? Maaf kan, saya lupa nak kontrol. Gelak. Aku tak tahu apa aku buat tu. Maksudnya macam wow. Macam shaking lah, macam nervous macam alamak. Ni I like kot. Excited lah. Cumanya dulu I ada satu perangai yang macam I suka bila orang Nurin, saya macam yes girl. Yes. You want to take picture? Akam gam-gam. Okay, 2-3 gambar kat situ je dah 5 minit. Kan? I always think about me, but I did not think about the other person yang surround me. For example, like my husband, my kids yang ada with me. So, dia orang kena menunggu. So, I macam mula tu I macam okay lah, I'm having my own time, you know. Peminat datang pula, kita basah ketiak masa tu. So bila I tengok muka husband I macam alamak, dia segan. So I feel like itu adalah salah satu sebab lah macam okay, after this if I feel that I don't like it, I akan cakap sorry, boleh tak next time ke apa benda ke. Macam sebelum I terima je. Sebab I rasa okay, mereka dah tahu Nurin begitu kat social media, but Nurin nak diorang tahu yang also a human being yang ada perasaan, yang macam ada keluarga, and nak buat apa benda yang kita nak buat. Sebab benda ni okay, honestly jujur saya cakap, even saya ke umrah pun masa tu kita adalah melawat tempat-tempat yang kita nak melawat ni dengan ustaz dan so on. Tengah menangis ni Emily, tengah menangis kita mendengar ustaz tu ceramah, Assalamualaikum, nak tak gambar? Kalau Nurin yang sebenar memang nak siku dia. Sebab
Kak, saya ni berada kat mana ni? Ya, macam tak kena je nak tak gambar. Saya tengah menangis. Saya tengah menangis ni. Kita macam kita belajar ilmu apa semua, nak tak kat gambar. Jadi saya pun hanya tundukkan menangan dan sambung menangis macam mana aku nak buat ni. Sebab benda tu dia akan timbulkan satu sifat, kita tak nak sifat macam bongkak, riak, macam kau kenal aku kat sini. Saya nak elak perasaan-perasaan macam tu. Dan orang tu masih lagi tak faham yang saya tak selesa. Jadi saya macam bagi je lah muka. Okay, baiklah Kak. Muka nangis dia terpaksa senyum. Macam tu. Jadi susah sebenarnya, susah untuk kita mengajar orang untuk tidak memahami kita punya situasi, because dia do not know apa kita bangun pagi kita okey ke tak. Dia tak tahu kita balik syuting kita okey ke tak. Tapi kita nak kena belajar senyum. Tapi benda tu mengajar Norin untuk tidak palitkan perasaan yang kita rasa tu. Aku dah macam ustazah sekarang ni. I mean like, apa yang kita rasa tu kita tak perlu lepaskan pada semua orang. Benda tu belajar ajar Norin untuk kau sabar Norin, kau sabar. Betul. Kan tak semua orang tahu apa yang kau rasa, kau senyum je, kau layan ni. Kalau kau rasa tak selesa, cakap yang kau penat ke, tak okey ke. Dulu saya tak pandai say no tau. Saya okey je. Okey, mari. Sekarang saya macam, sorry Kak, saya tengah makan. Nantilah. Macam tu. Kita kena bermanis muka jugalah. So benda tu memang ajar untuk menahan sabar. Betul. Alhamdulillah. Betul? Itu favourite part I sebenarnya. So fun. Okay, so kita tanya pasal, yang ni kalau Norin nak share lah. Bila Norin dah membuat keputusan untuk berhijrah, penerimaan family macam mana? I did not tell any of my family members, even my friends. Wow. Saya tak cakap apa-apa macam, aku rasa aku nak berubah lah, aku rasa aku nak pakai tudung. Norin tak bagi tahu sesiapa sebab Norin rasa segan. Kan, benda tu kita tak tahu boleh buat ke tidak, sebab itu memerlukan kata hati yang sangat-sangat kuat. Betul. Because it is everything, it includes everything, you know. Aku lawa masalahnya. Kau faham tak? Aku lawa, aku tak faham. Walaupun aku effortless tapi aku lawa. My husband is the first witness. Saya selempang tudung, you know, just to like meeting some people yang kita rasa segan pula kalau jumpa Pak Haji tak pakai tudung, pakailah tudung. So selempang macam tu je niat. But then I get started like, rasa selesa je, okey je. Kenapa aku rasa macam susah sangat dulu? So my journey start from there lah. Dia macam ingin mencuba saja. Family memang okey, semua okey. Dia macam lagi bangga, macam alhamdulillah anak aku dah selamat. Begitu jugalah. Ya, faham. And of course macam bila kita fikir untuk berubah ke apa, kita punya inner circle ni yang paling penting. Kan, untuk macam kalau kita nak bagi tahu siapa-siapa, those are the first people. Tapi untuk Norin, macam mana I nak bagi tahu audience you yang berjuta-juta pasal something yang sangat private? Dalam proses tu, what was your thought process? So mula-mula throughout my journey, I did ask myself, do you want to share about this atau you just want to remain silent about it, kan? Somehow benda tu akan jadi persoalan juga dalam industri kita. Circle yang saya rapat, mungkin diorang tahu dululah. Tapi untuk outer circle tu, dia memang memerlukan satu kekuatan yang daripada Norin untuk Norin ceritakan hari ni what I've been through today. So mula-mula rasa macam risau sebab takut macam kita terlalu menunjuk kita punya perubahan tu. Kan somehow ada juga cakap don't be too over excited because we did not know apa pengakhiran dia macam mana. Nanti ujung-ujung kau buka tudung balik lah. I ada receive benda-benda macam tu. Because I don't know whether are you supporting me ataupun are you judging me now. Tak boleh nak positif ke? Positif ke? Nuri kalau pakai tudung tu, pakai tudung betul-betul, takut esok lusa jadi macam artis lain. Janganlah macam tu. Doesn't sound good pun. Macam kata-kata itu doa tau. Jangan macam tu. But of course we want the best for us. Tak ada kita cakap, saya takkan jadi macam tu. No, we are not comparing ourselves to everyone. We just wanted to be better. But then bila I get started to, you know, daripada posting awal-awal tu, I receive some positive comment and DMs where diorang rasa happy and diorang rasa macam nak join the journey. So I feel like apa yang Nur cakap tu macam peringatan untuk Nuri juga untuk be better and kekalkan istiqamah ni. So okeylah, aku share je lah. Hari ni aku buat ni, esok aku buat ni. Okey, apa yang aku belajar, aku excited nak bagi tahu. So muka sama je. Kau tak zaman-zaman tu dah tak ada dah. Tak ada. Aku dah tahu dah cara nak menggayakan tudung macam ni. Bila ni apa pula? Engineer. Lepas belajar dia buat tudung. Apa yang you buat tu really make an impact in their life.
So it is very inspiring, Noreen. But ada yang mengundurkan diri because they feel like macam mungkin segan. Saya pun berubah terus macam ni, but it doesn't mean I want to cut the relationship. You know, somehow bila kita dah macam ni, kita akan mencuba cari jalan untuk berada dalam circle yang sebetulnya. Amy, it's hard because we are in this industry where let's have some gap lah for us to be better, because we know what we've been doing in our life. I'm just finding myself. So benda tu sangat susah ni. Cuma macam mana penerimaan orang tu. Kau ni dah macam ni. Dah tak boleh dah ni. Dia ni dapat hidayah dah ni. Oh, berat tu. Berat. Ada je benda yang hadap, tapi kita kena kuat lah. Apa yang Amy rasa, which I'm sure you know, tapi kadang-kadang bila kita sendiri yang lalui something, perspektif tu hilang, babe. Sebab kita tenggelam dalam isu tu Ya, kan? betul. That's why I said tak boleh nak puaskan hati semua orang. Dulu mungkin kita ada satu perangai, kalau kita nak mingle dengan this kind of people, maybe aku kena berubah kot. Macam, aku nak kena make it, maybe I have to be like funnier. Macam kita dah semakin kena berpura-pura nak puaskan hati orang. I feel like I don't be myself anymore. I prefer like to make myself happy. I have family, kid to be fit. I have suami yang memang sangat supporting. Let's just kita sajalah. Macam tu. Okay, so the next question kan, pasal penghijraan you and your process and everything is pasal macam untuk orang yang tak ada pekerjaan sama macam kita, diorang tak tahu berapa banyak effort di sebalik setiap benda yang kita nampak macam ni senang je, ni candid je, tapi effort di sebalik tu orang ingat candid kan? Orang selalu ingat candid. What was your feeling behind this and apa proses tu untuk you? Okay, relax Nori, relax. Apa ni? Bila Norin delete video, gambar tu semua, actually ni sedih lah. Dia sedih macam dia sedih lah Mi. Sebab sedih Mi, because that is my journey dekat dalam industri ni. Bila orang dah start kenal Norin macam mana, sebelum Norin delete, Norin decide untuk delete. And when I scroll down my phone, tengok macam ni perjalanan hidup aku. Daripada seorang yang bukan senang tau. Nak puaskan hati semua orang, nak buat orang gelak. Di saat kita sedih kat rumah, tapi ni dah semacam ada satu keperluan untuk buat orang happy juga ni. Tapi kau tengah tak okey ni. And bila kita tengok komen-komen, kelakar, benda tu yang buat Nori happy. And when I decided to delete it, ada satu kekuatan yang macam, okay, aku bangga dengan diri ni Nori, sebab kau boleh buang balik video-video lama kau, and ada yang video dengan anak kan, video dengan kawan-kawan, video diri sendiri. Macam mana orang kenal Norin dulu, dia macam tak apalah Norin, kau sacrifice je lah, kau relax apa ni. And then orang sekarang dah kenal je Norin macam mana kan. And thank God lah Norin dikelilingi dengan orang yang dah get started untuk faham Norin punya perubahan ni. And I expect followers pun macam tu. And ternyata diorang pun dah faham. Diorang tak kisah pun. Dia memang satu perjalanan hidup yang memang dia diaturkan, yang dia rasa besar betul lah, in fact best lah macam tu. I rasa macam this is again something yang you cakap yang sangat relatable. Semua orang, tak kisah kita punya pekerjaan apa pun, akan pandang balik dekat macam diri kita macam few years ago yang macam, what was I doing? Yes. Tapi kita patut bersyukur untuk diri kita yang lepas juga. Betul. Sebab kalau tidak kerana saya dulu, itu I won't be like this today. That's the point. Norin tu sangat penting. Sebab dia yang menjadikan Norin yang sekarang. That's why Norin macam sedih. Sorry lah Norin yang dulu, aku nak kena delete video dia, sorry lah. Semua macam aku nak respect diri aku. Terima kasih lah untuk Norin yang dulu. Macam tu, kalau aku tak sekuat itu Amy, tak sekental macam tu, mungkin Norin tak duduk sebelah Amy hari ni. I'm so proud of myself Amy. I tak sedih dengan Norin yang dulu. I'm so proud of myself. I know kita tak kenal sangat. So this is the first time kita jumpa, but I am so proud of you. Ya, terima kasih lah Amy. I think Amy pun boleh relate dengan apa. Sangat. Macam itulah. But thank God lah have husband yang always be a good listener. Kids yang buat I lupa masalah I. Slow sikit sebenarnya tu nak raya ni. Slow sikit. So slow.
So, apa plan dia dari segi macam your content, apa yang you tengah fikir, macam mana you nak structurekan balik, what is the new style, ke dia akan maintainkan Noreen yang orang tahu dan sayang? Dulu very outspoken, so I can maintain that, but in a proper Muslimah perhaps, macam I dah buat dah, bila I dah bertudur ni, I dah buat je few contents kan. I can see people still laugh sebab orang nak tengok konteks, bukan nak tengok rupa sangat. Sebab saya memang dalam kategori paling last sekali lah, memang you menang lah kalau cantik tu. So I mean maksud I, tetapi untuk clearkan, itu bukan segalanya, dan itu sebenarnya bila kita cakap pasal kualiti benda tu, kecantikan tu sebenarnya yang paling last bagi Amy. Betul. Tapi yang mereka yang menonton ni, itu yang dia pandang. Cuma alhamdulillah disebabkan how to say, how I making my contents, diorang tak nampak lah benda tu. Memang rupa aku macam ni kan, nak borak apa. Sebab talking about discrimination, benda tu wujud for me. Faham. Mostly body size lah. Muka saya okey je sebenarnya. Tak adalah. Tapi kata-kata kasar tu memang tak nampak adalah. Walaupun susah juga nak sebut, macam nak sebut, nak keluar sangat dah ni benda ni. Tapi delete balik. Kadang-kadang ada je terlepas kan. Jadi apa yang Noreen tunjuk tu, apa yang Noreen boleh tunjuk lah. Mungkin ada tak apa-apa yang Noreen nak cakap kepada mungkin orang kat luar sana yang pengikut Noreen tapi tak tahu macam mana nak cari positivity ataupun meletakkan benda-benda yang negatif, komen-komen yang negatif? Apa jawapan Noreen? Ke Noreen rasa macam sebenarnya tak perlu pun jawab? Everyone is not perfect. Mungkin ada sesetengah orang tak tunjuk penghijrahan tu, ada sesetengah orang share it because like me, I share my journey. I do believe yang apa yang I share tu akan memberi kebaikan juga untuk Noreen, you know, because I feel like walaupun kita ramai dalam industri ni, somehow kita ada time kita rasa sorang-sorang dalam industri ni. Jadi untuk kita berceritakan benda tu pada orang dalam industri, mungkin kita risau, takut benda tu sound so negatif, kita bongkak ke sombong yang nol. So saya just fikir yang apa yang Noreen share, apa yang Noreen bagi tahu, apa yang Noreen tunjukkan, apa yang Noreen post, semua tu untuk bagi semangat untuk orang yang mungkin nak berubah macam Noreen, because kita tak tahu situasi orang. Okay, so Amy punya next question untuk Noreen. So this is bulan Ramadan, so kita nak tanya erti Ramadan buat Noreen. Okay, so erti Ramadan buat Noreen macam before this, dia just orang puasa, kita puasa kan. But this year, sejujurnya dia rasa macam tak sabar betul nak celebrate Ramadan tu, macam mana kita celebrate raya. Because I think this year maksud ataupun meaning Ramadan for Noreen macam I want to like bersederhana. I try to stay awake daripada subuh sampailah berbuka. Benda tu buka mata aku untuk tengok dunia ni tau. Benda tu buat aku realise yang macam kalau malam boleh bertukar jadi pagi, sudahlah hidup aku ni apa-apa pun boleh berubah. Benda yang impossible yang kita boleh fikir pun boleh berubah macam tu je. Walaupun di bulan Ramadan, but I'm still can do activities like bukan Ramadan. Macam dulu kan macam nak kena restrict, takut penat takut haus dulu ada pemikiran yang macam tu. But now I just want to enjoy it. That's so nice. Okay, untuk wrap up everything lah, nak minta tolong Noreen, ada tak apa-apa yang Noreen nak sampaikan dekat peminat-peminat Noreen yang support Noreen selama ni, yang suka konten Noreen kat luar sana? You can say to that camera. Sepi hati. Tak adalah. To everyone yang tengah menonton, kepada peminat follower lah, kepada pengikut kepada pengikut audience, kepada audience yang menonton, yang keep updated dengan apa Noreen buat daripada permulaan sampailah sekarang ni. Pertama sekali I would like to say thank you so much, sebab without you guys punya support, mungkin I won't be here. Yes, rezeki tu daripada Allah, tapi you all support saya kan, dengan my existence dekat I punya social media ni. Kalau tak ada orang yang follow, mungkin I am not here juga. So terima kasih banyak, and ada yang selalu mendoakan untuk Noreen menjadi lebih baik. Lagi-lagi dengan orang kita tak kenal ni, kita tak tahu macam mana kita nak minta maaf. So I take this opportunity to like say sorry. Kan Noreen lama bodoh selalu buat tanpa berfikir. Jadi minta maaf kalau mungkin ada kebanyakan video saya tu tergurus hati anda secara tidak sengaja atau sengaja.
nak ambil juga kesempatan ni kepada sesiapa yang ada post pasal saya, blogger-blogger, media-media, nak minta tolong take down video-video lama saya sebab dulu saya dikenali dengan sebagai yang Norin ni, Norin yang itu. Minta tolong take down lah ya. Ataupun mungkin followers yang save video kita tu buatnya diorang boring kat rumah, diorang repost balik. Hopefully minta tolong take down video yang saya tak berhijab lah. Itu saja. Saya nak mengelakkan air mata sebenarnya daripada mata. So yeah. You got this, girl. I'm proud of you. Terima kasih lah. I think I nak terima kasih juga kepada Gempak Most Wanted. Hari ni Nori rasa Amy is one of the best host yang Nori pernah jumpa, because as you asking about my penghijraan, you nak tahu what I've been doing, but you always like you are supporting. You bukan kepoh punya host. You faham tak, kepoh punya host yang macam nak tahu what's the bad thing that I did in my life. You macam encouraging me. So Amy is something lah, and everything that we talk to, we always wanted to make it general to everyone. Betul Amy, sebab kebanyakannya bila kita di-interview oleh host, kita jadi macam rasa takut, apa dia ni nak tanya aku kan. Jujur cakap, dia ni nak tanya soalan apa. I always ask my manager, soalan apa dia nak tanya. Tapi talking with you, dia macam I don't give a shit pasal soalan dekat sini, because I feel like macam please ask me more. Sebab dia punya soalan, apa yang dia nak tahu, very encouraging me and supporting me untuk like giving a good example to people. Because Norin tahu Norin sebelum ni macam mana. So susah tak dapat feel tak takut ditanya, Amy. Terima kasih banyak, Amy. Thank you. Banyak. Thank you. This is so much you. fun. This is so much fun for me too. And I pun rasa macam I sangat terinspirasi dengan cerita you. She's good, she's good. Thank you. Saya mendoakan banyak lagi rezeki untuk you. Ya, I pun doakan. Ramadan ni, kita ke depan lagi. Ya, boleh ni. Dan untuk korang sebelum I lose it, kalau korang nak tengok the full video, jangan lupa untuk searchkan Motif Trending dekat semua platform digital Gempak. Ya. Assalamualaikum. Thank you.